Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Alhamdulillah, saya Abdul Aziz bin Abdullah, salah seorang jemaah haji di tabung haji di bawah pengelolaan Masyarik. Kini berada di hadapan hotel penginapan saya dan premium hotel ya. Sebenarnya Land Premium Hotel ni dia berada di dalam zon D, iaitu di kawasan Misfalah. Sekarang siapa yang mendengar video ini, harap minta maaf lah jika audio dan video kurang memuaskan, kerana ini hari pertama saya cuba buat video di sekitar kawasan kediaman saya untuk saya berjalan kaki menghala ke Masjidil Haram. Waktu sekarang di Malaysia pukul 2.36 dan di sini 5 jam lebih awal, ketinggalan 5 jam. Suhu sekarang di sini 32.7 darjah Celsius. Cuaca cerah, matahari pun ya agak terlindung kawasan Misfalah ni, tapi memang terang benderang lah. Dan okey, kita mula berjalan sekarang ya. Okey, saya akan halakan video ni ke arah hadapan. Minta maaf jika video kurang dan audio kurang memuaskan. Di sana kita sudah nampak menara jam. Nampak berapa tu? Pukul 9.37 Dan sekali lagi saya tunjukkan di mana saya menginap untuk selama sebelum wukuf nanti dan selepas balik wukuf, dan Premium Hotel. Di sini saya bersama-sama dengan jemaah KT75. KT75 pada tahun 1444 Hijrah ni bercampur di antara mereka yang terbang daripada Pulau Pinang, iaitu 75P, dan juga mereka yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor, iaitu KT75B. Macam saya sendiri, saya dari Pulau Pinang, lepas daripada bayar lepas pada hari Jumaat sudah sekitar pukul 5 pagi hampir-hampir waktu subuh, waktu tu di Malaysia. Dan saya berlepas pukul 12.10 tengah malam daripada bayar lepas, dan tiba sejam kemudian di KLIA. Ada lagi briefing di KLIA sana, dan seterusnya macam saya sebutkan tadi, berlepas sekitar pukul 5 pagi daripada KLIA bersama-sama dengan jemaah yang sekitar Selangor. Ini sudah sampai ke bahagian flyover tengok kawasan sekitar dia. Nampak tuan-tuan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kerana terpilih untuk menunaikan haji pada tahun 1444 Hijrah ini di bawah rayuan. Kalau tuan-tuan tahu, kalau rayuan ni maknanya kena bayar penuh E20 tuan-tuan. Cuba cek berapa ribu kena bayar tu. Dan saya sebenarnya bersama dengan isteri saya. Alhamdulillah, kami berdua. Dan kami, maknanya saya dan wife saya ditempatkan di tingkat 12, yang paling tinggi lah. Dia ada 13 tingkat di Land Premium tu, kerana jemaah-jemaah yang terbang akhir ni memang dia akan ditempatkan di bahagian atas. Bilik berempat, minta maaf, bilik berlima.
Tapi mesej lagi selesa. Air panas, air sejuk ada untuk kita mandi. Tilam pun sederhana, lembut, dengan bantal, dengan selimut tebal lagi sebab aircon cukup sejuk. So jadi tuan-tuan yang pergi dengan kalau dulu dikenali dengan muasasah tabung haji lah kan, sekarang ni dah bertukar kepada Syarik, iaitu pihak yang berkuasa yang menentukan haji-haji yang datang daripada seluruh negara, seluruh dunia. Sekitar sini saya dah terlepas tadi. Saya pernah cuba beli sarapan pagi di sudah terlepas, tak apa kan. Nanti kita ada masa saya tunjukkan. Cuba tuan-tuan tengok kawasan ni terlindung daripada cahaya matahari. Nampak kawasan ni redup saja. Dan sekitar Misfalah ni memang banyak kedai-kedai untuk membeli belah daripada makanan, kelengkapan, hadiah, apa semua. Harga pun nampak berpatutan dan boleh kita tawar-menawar, boleh bercakap Melayu. Mereka akan faham. Okey, kita lindung sedikit clock tower tu. Alhamdulillah ya tuan-tuan, kita terima jemputan untuk menunaikan haji ni. Secara hakikinya Allah yang jemput. Tak kira lah siapa yang belum pergi menunaikan haji, mereka yang dapat giliran daripada tabung haji nanti, kalau nak memilih dengan PJH, pengelola jemaah haji, iaitu melalui pakej swasta, boleh pilih. Harga paling murah pun untuk tahun ni dalam sekitar 47,000 hingga 50,000 lah ringgit Malaysia untuk bilik berempat, berlima, dan hotel yang agak dekat jugalah dengan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Masjidil Nabawi. Macam saya di land premium dia, tuan-tuan tahu berapa jarak dia? Lebih kurang 970 meter. Dan kalau ikut kebiasaannya berjalan kaki ni, dia mengambil masa sekitar 20 minit. Waktu sekarang ni tidak banyak pergerakan kerana biasanya jemaah haji yang datang untuk mengunjungi Baitul Haram ni, jika pada hari-hari biasalah yang bukan buat ihram, bukan buat umrah, mereka biasanya sama ada pergi pada awal subuh, iaitu sekitar 2 pagi 2 pagi waktu tempatan di sini, dan dapatlah untuk mengerjakan tawaf, ataupun kalau lewat sikit dapatlah subuh, lepas tu barulah tawaf. Kemudian tu barulah keluar untuk bersarapan. Jadi itu biasanya mereka akan patah balik bila selesai urusan di maktab untuk pergi menunaikan pula solat fardu zuhur. Dan biasanya ada yang stay yang terus tetap di masjid sampailah waktu isyak. Boleh saja buat macam tu kerana makanan untuk, tak kira lah sarapan ke pagi ke, di Mekah ni memang cukup banyak. Kita boleh beli di mana-mana saja. Saya, ikut pengalaman saya sebenarnya sudah mengerjakan umrah pada bulan 12 tahun 2022. Ya. Ini baru saja 7 bulan. Kenangan berada di sini cukup indah tuan-tuan. Tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata sebenarnya. Kerana benda ni, pengalaman ni sebenarnya lebih kepada emosi ya. Emosi ni tuan-tuan tahu sajalah, dia tidak sama antara individu dengan individu. Ada benda yang kita sebut, atau ada benda yang kita ingat, ada satu perkataan yang mungkin disebut pun, ataupun ada satu objek yang kita lihat ni, dia akan mengingatkan kita dan akan menyebabkan kita mengalir air mata tuan-tuan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh, saya tak tengok jam tadi. Berapa saya berlepas atau setkan saya punya timer. Tapi tuan agak-agak lah tinggi ni. Tengok. Dah hampir. Jika tadi bangunan melindungi mereka yang berjalan sekitar sini di kiri dan kanan, selepas daripada ni akan melalui kawasan yang terbuka ya tuan-tuan. Nampak kawasan terbuka. Kawasan terbuka. Jadi di sini biasanya bagi jemaah haji yang nak datang mengunjungi Baitullah ni digalakkan jugalah, sama ada beli payung ke ataupun topi ke kan, nak lalu kawasan ni panas. Macam saya sendiri, alhamdulillah kesihatan saya masih okey, masa berlepas pun okey. Saya apa yang saya buat untuk penjagaan kesihatan, saya makan pil multivitamin seminggu sebelum berlepas. Vitamin C lagi. Makan cukup pagi, tengah hari dan malam. Cuti seminggu sebelum berlepas untuk nak menyediakan kelengkapan kan, apa-apa yang mesti belum beli. Dapat lagi saya menziarahi adik saya yang juga berlepas sebagai jemaah haji dan anak saudara saya 2 orang di Selangor lah. Mereka berlepas pada 5 hari bulan Jun yang lepas. Dan kemarin saya telah bertemu mereka, berkumpul sebagai satu keluarga. Alhamdulillah. Buat live video, tunjuk pada mak dekat kampung sana. Bagi mereka rasa kata, oh, anak-anak aku dengan cucu-cucu aku ni semua selamat itulah. Alhamdulillah. Semuanya ini nikmat daripada Allah kan. Nikmat itu ujian sebenarnya. Bukan sahaja musibah atau kita dapat bencana tu ujian. Nikmat pun sebenarnya ujian tuan-tuan. Sebab apa? Allah sudah berfirman, saya tidak ingat ayat berapa. Saya ambil dia punya pengajaran dia, apa dia? Mereka ni yang sebenarnya yang mendapat nikmat tu lah yang ramai sebenarnya yang kufur tuan-tuan. Kufur nikmat. Kita kena sedar tentang tu. Kita kaya sekalipun, banyak harta, banyak kebun, perniagaan hebat, rezeki melimpah ruah dalam apa bentuk sekalipun, kesihatan baik pun itu rezeki, anak penak yang ramai pun rezeki. Dan itu sebenarnya jika kita tak kenal sebagai satu nikmat, kita ingat itu sebagai Allah sayang kepada kita, nikmat yang diberikan, sebenarnya anggapan tu salah tuan-tuan. Nikmat memang nikmat, kita bersyukur. Tapi kena ingat, bersyukur tu sebenarnya kita apa tak bersyukur. Bersyukur tu sebenarnya kita hendaklah apa yang saya sebutkan tuan saya bukan ustaz tapi apa yang saya belajar, bila kita bersyukur tu sebenarnya sepatutnya kita lebih taat. Taat yang macam mana? Taat yang berupa takwa lah. Maknanya mengerjakan apa yang Allah suruh, Nabi suruh, dan meninggalkan apa yang Allah dan Nabi larang. Itu saja taat. Dan bila kita bersyukur, maknanya kita bersyukur dalam hati kita. Kita bersyukur juga dengan apa yang kita sebut. Dan kita bersyukur tu maknanya kita kena taat. Bukan semata-mata kita bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan tak betul. Tapi tak lengkap. Itu saja yang saya nak sampaikan mengenai syukur ni dan mengenai nikmat. Kerana ramai orang yang kufur dengan nikmat tuan-tuan. Nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat apa lagi? Usia. Nikmat waktu kelapangan. Nikmat waktu sihat.
Jika tuan-tuan mungkin tak setuju dengan saya itulah, sama-sama kita carilah apa hujah tuan-tuan pula. Ini hujah saya kan. Okey, kita kembali kepada kawasan Misfalah ni. Dah hampir sampai di flyover yang kedua. Saya tunjuk sekitar ya. Masya Allah, subhanallah. Macam saya sebutkan tadi itu, siapa yang diterima untuk mengerjakan haji ini secara hakikatnya adalah merupakan satu jemputan daripada Allah ya, secara hakikat dia. Walaupun tabung haji pilih kita ke, kita ada banyak duit sekalipun, kita kesihatan kita baik sekalipun, belum menjamin kita akan dapat dipanggil. Hakikatnya Allah yang panggil. Okey, sebenarnya kalau kawasan Misfalah ni, di sana kalau tak silap saya Jalan Halil Ibrahim. Dan di Land Premium tadi sebenarnya saya melalui Al-Hijjah Street. Dan Al-Hijjah Street ni bila sampai ke sini, pengalaman saya bulan 12 dahulu, di sini bila nak masuk waktu, terutamanya maghrib, mereka akan tutup tempat ni. Tengok ada security. Mereka akan tutup tempat ni. Jadi kita akan terpaksa lalu di Halil Ibrahim sana, jalan sana, sampai melepasi ada satu hotel nama Dar Al-Tauhid. Maka jarak dia menjadi jauh tuan-tuan, sebab ini shortcut pergi ke dataran. Sana melalui tepi dataran sebelum masuk ke sebelah kanan. Jadi jumlah jarak dan jumlah masa akan bertambah lah tuan-tuan. Kalau di sini banyak rakan-rakan saya sebut dalam 20 minit. Mungkin nanti saya akan cek sini berapa minit sebenarnya saya dah bergerak. Dan sebenarnya ini dah sampai di kawasan hotel-hotel di sekitar dataran. Jika siapa yang pergi melalui pakej haji swasta, mungkin bayar sampai puluhan ribu ringgit kerana penempatan mereka di sekitar ini tuan-tuan. Lagilah jika di Safwa Towers. Saya pernah buat umrah pada bulan 12 tahun sudah, duduk di hotel Safwa Royal Hotel, SRO, Safwa Royal Pocket Hotel. 50 meter je tuan-tuan, bayang dekat tak dekat. Jadi bila pengalaman saya ni duduk lebih kurang hampir 1 kilometer di Land Premium untuk ke sini, baru kita tahulah macam mana bila kita dapat satu nikmat tu di hadapan masjid. Takkanlah kita tak pergi ke masjid kan? Kenapa kita berada di Suram Akhtar? Lebih baik kita turun kan, dapatlah sikit pahala beriktikaf. Pahala mungkin Allah ampunkan dosa kerana setiap langkah kita ke masjid. Dapat lagi melihat Kaabah, satu lagi pahala. Dapat lagi takwaf. Dapat apa lagi? Macam-macam tuan-tuan. Bukankah Nabi telah sebutkan ada berapa golongan tuan-tuan? 7 golongan yang mereka dijamin syurga. Apa salah satu tuan-tuan? Mereka yang cintakan masjid, sanggup berulang alik masjid jika boleh 5 kali sehari, 5 kali solat fardu tu. Mengapa kita perlukan masjid? Kerana ada satu hadis Nabi yang sebut jemaah lelaki ni, bukan kata jemaah lah, maknanya orang lelaki yang Muslim sebenarnya sepatutnya bila nak solat fardu kena berjemaah di masjid tuan-tuan. Nabi pada satu ketika dahulu pernah hendak mengancam untuk membakar rumah sahabatnya mana tak datang ke masjid. Sampai begitu sekali Nabi tunjukkan kepada kita macam mana pentingnya solat jemaah di masjid untuk lelaki. Perempuan pula sebenarnya, ikut apa yang saya belajar daripada hujah yang lebih kuat yang saya ambil, perempuan ni sebenarnya apa yang lebih afdal? Afdal sebenarnya bersembahyang di bilik masing-masing. Mungkin orang tak setuju dengan saya lah, dia akan cuba bawa dalil hujah mana. Tapi tuan-tuan cubalah cari, bukan satu sumber je, banyak sumber. Tuan-tuan cubalah buat perbandingan.
dan tuan ambil lah mana dalil atau hujah yang kuat. Saya ni umur 56 tahun, saya lagi masih lagi mengaji ya tuan-tuan. Mengaji, menuntut ilmu. Selagi belum sampai ke liang lahat ni, terus cari ilmu. Apa ilmu yang penting tuan-tuan, yang digalakkan sungguh-sungguh fardu ain ni? Ilmu mengenai Al-Quran, ilmu mengenai hadis. Mengapa Al-Quran dan hadis? Mengapa bukan yang lain? Sebab itulah yang dua yang lebih utama. Dua yang lebih utama tuan-tuan. Jika kita pandai baca Al-Quran dengan bacaan yang merdu sekalipun, tapi jika tidak kita faham dan jika tidak mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran itu semua, kita sebenarnya apa? Sebenarnya serupa saja dengan orang Yahudi Nasrani. Mereka pun ada kitab juga, kitab Injil, kitab Taurat. Tapi mereka tidak amalkan apa yang ada dalam kandungan kedua-dua kitab tersebut. Mereka lagi menyelewengkan kitab-kitab tu. Kita mungkin tidaklah menyelewengkan kitab-kitab tu kan. Tapi kita baca, kita tak ikut. Serupa saja macam kita menyelewengkan. Ini agak keras jugalah kalau saya berkata begini. Tapi saya cakap secara insaf ya tuan-tuan. Jika Al-Quran ni tak ada lah kat dunia ni, tuan-tuan tahu apa akibat dia sebenarnya? Kita tak akan hidup aman tuan-tuan. Tak dijamin masuk syurga. Dan mengapa hadis? Mengapa hadis ataupun sunnah Nabi? Kerana Al-Quran dia diturunkan kepada Nabi, dan Nabi yang menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya, bukan kepada sahabat-sahabatnya, kepada musyrikin Mekah. Kan? Sama ada mereka tak terima, itu masalah kedua. Yang penting kita sampaikan. Nabi sampaikan. Sampai tuan-tuan sendiri tahu. Tuan-tuan dan puan sendiri tahu macam mana penerimaan masyarakat Quraisy pada masa itu. Kan? Tapi Nabi tetap sampaikan, dan kaum Quraisy kufur sebab apa? Bukan sebab kufur tak faham Al-Quran yang Nabi sampaikan. Quran dalam bahasa Arab tuan-tuan. Orang Quraisy memang faham bahasa Arab. Tak payah takwil lah makna tu. Tapi mereka tetap tolak tuan-tuan. Mereka tolak walaupun faham. Kita alhamdulillah, kita mungkin tak faham, tapi cuba-cuba juga nak faham kan. Dan kita nak faham melalui apa? Melalui faham daripada sunnah Nabi, daripada hadis Nabi lah. Sebab Nabi ni bila dia menyampaikan, dia bukan daripada nafsu, bukan daripada akal fikiran dia sendiri. Dia bercakap berdasarkan daripada wahyu. Nabi bercakap ni tak ada benda satu pun melainkan dengan wahyu daripada Allah. Bukannya mereka-reka ya tuan-tuan. Bukan ibadat ni boleh mereka-reka. Kita kata tak ada pengharaman, tak ada dalil kata mengharamkan. Benda tu baik, apa salahnya kita buat? Jangan tuan-tuan. Jangan kita anggap semua benda baik itu sunnah. Ada benda baik yang kita tak ikut. Ada sunnah Nabi kita yang tak perlu ikut. Kalau tuan-tuan mengaji lebih, tuan-tuan akan ketemu benda-benda macam ni. Dan benda-benda macam ni kita, kalau mengikut pengalaman saya sendiri, benda ni akan jadi konflik dalam diri kita. Sebab apa? Apa yang masyarakat kita amalkan ataupun diri kita amalkan sebelum ini tak sama dengan apa yang petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Okey? Saya berbalik kepada saya hampir terlupa pula. Kita sebenarnya dah hampir kedatangan tadi. Saya berpusing-pusing di sini kerana nak menyampaikan sedikit satu dua apa yang saya belajar. Dan Nabi pesan ataupun dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa itu tuan? Keseluruhan kandungan ayat yang sedikit tu sebenarnya mengajak kita untuk berdakwah, menyampaikan. Demi masa, sesungguhnya manusia, tak kira siapa, berada dalam kerugian. Kan? Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh, tuan-tuan, bukan setakat beriman. Dan mereka yang berpesan-pesan dengan takwa dan berpesan-pesan mengenai kesabaran. Itulah kandungan. Jadi bila kata kita berpesan-pesan mengenai kesabaran dan takwa, itulah dakwah, itulah menyampaikan. Kita tidak boleh semata-mata hanya mengamalkan untuk diri kita sendiri tanpa menyampaikan. Kesian masyarakat tuan-tuan. Okey. Saya 2 kali pula dah pergi bersyarah pula. Okey, saya rasa mungkin
Saya boleh buat video, akan buat video yang kedua, tapi saya nak tunjukkan bagaimana rasa pengalaman jarak perjalanan daripada hotel dan premium sampai ke dataran. Jadi sampai di sini tu kita kalau ikut jalan yang ini, banyak kawasan burung merpati, banyak dah manusia sekelilingnya dari seluruh pelosok dunia. Di sana tu yang saya sebut Dar Al Tauhid, bermakna kalau kita jalan ni ditutup, yang saya jalan ni kita akan berjalan di sebelah hadapan sana sampai penghujung tuan-tuan, sampai bangunan satu lagi itu baru kita boleh masuk. Dan kalau siapa yang nak naik taksi, saya tadi dipahamkan satu taksi itu boleh muat 4 orang kan. 4 orang tu cuma bayar 20 rial ataupun 25 rial. Terus sampai ke WC7. Ni sana WC3 di Safwa Towers. Ni WC5 untuk wanita. WC8 untuk jemaah lelaki pula. Mana kedudukan timur, utara ataupun selatan? Ini Falah Selatan tuan-tuan. Maknanya sana tu utara, sana timur, sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya barat. Okey, semoga kita bertemu lagi pada video seterusnya. Ini merupakan video saya untuk sampaikan kepada umum, kerana ambil sempena saya berada di sini, bumi haram, bumi yang Allah turunkan berkat ke atas Kaabah, Baitullah. Dan Nabi Ibrahim telah berdoa dahulu yang saya tak ingat ayat berapa, tapi ayat itu nak menunjukkan Allah akan menurunkan rasa cinta kepada umat Islam untuk menguji Baitullah, tak kira lah mengerjakan umrah ataupun mengerjakan haji. Haji ini hanya pada musim-musim haji saja, bermula pada 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah, maknanya selepas habis kita berkumpul di Arafah. Dan lain daripada tu, tuan-tuan, puan-puan semua boleh mengerjakan umrah sepanjang tahun. Umrah ringkas saja tuan-tuan. Pakai kain ihram, berniat, kita mentaati semua larangan ihram. Sampai saja kita boleh tawaf, kita sa'i, kita bercukur ataupun potong rambut, selesai. Okey, kita berjumpa lagi. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan yang belum dapat lagi mengerjakan haji, agar mohon doa kepada Allah. Juga saya sebut tadi, hakikatnya Allah yang nyebut, mohon kepada Allah. Dan insya-Allah satu hari nanti tuan-tuan akan dapatkan sini lagi, sama ada melalui umrah ataupun haji. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.